Furqan ni nama Quran no. Furqan. Ayat berapa? Ya 63 no. 63. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi cahaya yang memberikan manfaat kepada kehidupan kami, ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang, hati yang tenteram dalam segala keadaan yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hati yang sejahtera, hati yang baik, hati yang sifatnya mahmudah, yang terpelihara daripada kejahatan, yang jauh daripada hasad dengki, yang jauh daripada penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas dengan dunia yang sifatnya sementara. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikshif 'anna, ya Allah, jauhilah kami daripada penyakit wabak yang berbahaya, yang berjangkit. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Ya Allah, peliharalah keluarga kami, ya Allah. Peliharalah diri kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1441 tahun ini, ya Allah. Wa ballighna Lailatul Qadr, ya Allah. Sampaikanlah kami pada malam yang disebut sebagai malam alfu khairu min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, berkatilah rezeki yang kami makan dan minum, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah apa yang kami kerjakan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ha? Tok Cik? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menonton, yang mendengar secara langsung daripada audio kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tengah hari yang berbahagia ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada saya dapat bersama-sama dengan Tok Cik. Tok Cik ni masya-Allah rajin mengaji, rajin belajar, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada tengah hari yang berkah ini pada bulan Ramadan,
insya-Allah kita akan sama-sama kita talaqi dan tadabbur. Talaqi yakni membaca secara pedagogi. Kita baca, saya baca, kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan bersama dengan dan ahli keluarga, insya-Allah sama-sama kita mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita teliti, tadabbur. Mudah-mudahan ia menjadi syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu, bacalah, Nabi kata Al-Quran. Nabi kata baca. Sebab apa Nabi suruh kita baca? Sebab Nabi pun baca. Sebab itu wahyu yang pertama turun tatkala Jibril alaihi salam menurunkan wahyu daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Muhammad." Bacalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ana biqari'in." Aku tidak pandai membaca Quran. Aku tak pandai membaca. Nabi tidak reti baca. Kerana Nabi ni dia punya Allah bagi kepada dia ni dalam keadaan dia ni ummi. Ummi itu tidak pandai membaca. Bukan tak pandai, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak ada guru. Guru dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Jibril. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita bahawa yang datang daripada Nabi bukanlah daripada diri dia, tetapi adalah datang daripada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata bacalah Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi dan sahabat-sahabat yang telah pun dijamin syurga, mereka ini membaca Al-Quran. Al-Quran. Sebab itu kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya Al-Quran ni dia akan memberikan pada hari kiamat apa dia? Syafi'an. Syafi'an ni apa tu cik? Syafaat lah. Pertolongan kan. Macam kita lah. Kita nak pergi beli barang, kita minta tolong kawan kita, ataupun kita sendiri nak pergi beli barang, kita gunakan pertolongan apa? Kereta, motosikal, kenderaan. Itu dia panggil apa? Dia panggil wasilah. Sebab tu kita punya penolong kita yang paling besar di antaranya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beli makanan, kita beli barang untuk sekadar saja, kita kenyang sekejap. Bantuan tu hanyalah beberapa jam. Tetapi Al-Quran dia membantu kita bukan beberapa jam, tetapi bahkan dia akan membantu kita sehinggalah kita ini berjaya menapak kaki kita ni ke dalam syurga. Hak itulah dipanggil kejayaan yang hakiki. Ada? Hakikilah makna dia. Berjaya masuk syurga, kira berjaya. Macam mana nak berjaya? Al-falah, kena as-salah. Sebab tu bila kita dengar azan, hayya 'alas salah, barulah hayya 'alal falah. Kan? Mendirikan sembahyang. Bila dengan sembahyang tu, maka iman kita meningkat, maka barulah kita berjaya. Sebab tu orang yang nak berjaya, maka dia kena dirikan sembahyang. Jadi di dalam sembahyang, kita ada tata tertib dia. Begitu juga dengan baca Quran. Kerana bacaan Quran ini sebahagian daripada rukun sembahyang. Sebahagian daripada rukun sembahyang ni adalah membaca Al-Quran, iaitulah surah Al-Fatihah. Jadi bila membaca Al-Quran, di antara bacaan yang kita baca, bacaan ada orang baca, dia baca secara tahqiq. Ini sedikit informatif ataupun
maklumat tentang peringkat ataupun marhalah bacaan Quran. Yang pertama dibaca secara tahqiq. Apa tu tahqiq? Itu bacaan secara slow. Kan? Macam kita duduk dengar qari baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca secara apa? Secara tahqiq ni kata ulama, bacaan yang dibaca ketika mana saat musabaqah ke, pertandingan ke, orang baca macam tu kan. Dan yang kedua, dibaca tahqiq ni ketika mana orang mula-mula nak baca, nak belajar. Dia macam baca muqaddam tu. Muqaddam tu dia baca apa? Bismillah. Tu dia baca tahqiq tu. Kan. Baik. Dan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca secara tartil. Tu kan. Tartil tu bacaan yang kedua. Tartil. Allah kata warattilil Qur'ana tartila. Quran tu dibaca secara tartil. Makna sebab apa Allah kata warattil, bacalah Quran dengan tartil, makna kata Allah suruh kita ini mahir baca Quran. Lepas pada tahqiq barulah tartil. Macam mana nak dapat tartil? Kalau kita tak tahqiq dulu, so kita kena usaha, barulah kita akan dapat tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil ni bacaan ini sebagaimana bacaan imam-imam, Imam Masyari, Imam Mahir Ma'iqli, Imam Sa'ad Ghamidi, Imam Masjid Tandok. Kan? Jadi nak baca tartil ni macam mana? Bacaan yang kita tengok daripada qari-qari lah kan. Itu bacaan tartil. Dan juga bacaan yang ketiga hadar, bacaan laju. Tadwir. Kan? Ini baca contoh peringkat baca. Jadi kita nak baca pada tengah hari ini beberapa ayat daripada surah Al-Furqan. Daripada surah Al-Furqan. Kita sambung bacaan kita daripada surah Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Furqan ini makna dia Al-Farqu bainal haq wal batil. Yang membezakan yang betul dan yang salah. Yang membezakan yang betul dan yang salah tu siapa? Siapa yang membezakan? Allah Ta'ala. Betul ke, salah ke, hanya Allah yang tahu. Kita hari ni mungkin kita nampak betul tapi padahal salah. Mungkin hari kita nampak salah padahal dia betul. Betul tak? Cik, kan? Nampak dia ni macam buat salah padahal dia buat benda betul. Kan? Ada orang nampak macam betul. Tapi padahal dia salah. Yang tahu betul dan salah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menamakan surah daripada Al-Quran, nama dia Al-Furqan. Dan Al-Furqan ini juga adalah nama kepada Al-Quran. Al-Quran ni nama dia, selain daripada Al-Quran, nama dia adalah Al-Furqan. Selain daripada Al-Quran, nama dia Al-Zikr. Al-Zikru, peringatan. Selain daripada Al-Quran, nama dia At-Tanzil. Selain daripada nama Al-Quran, nama dia At-Tabshir. Selain nama Al-Quran, nama dia adalah Al-Tabshir, pemberi berita, memberitakan tentang tentang kebahagiaan. Tabshir tentang syurga. Tanzir pula peringatan tentang azab neraka. Ada pula Al-Furqan yang membezakan yang hak dan yang batil. Tu. Jadi orang ni kalau dia nak tahu betul ke salah, dia bukan baca novel, dia bukan tengok drama, tapi dia kena baca Al-Quran. Baru dia tahu hak ni benda yang kena buat. Hak ni benda yang tak boleh buat. Itu dia. Macam mana nak buat pula? Hak tu dia panggil sunnah, hadis, athar, khabar. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat? Dasarkan daripada hadis. Kemudian hari ni banyak kitab-kitab ni adalah huraian kepada Al-Quran dan hadis. Kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tafsir.
Tafsir Al-Quran pula, tafsir Bil-Quran bil-Quran, tafsir Al-Quran bil-Hadis, tafsir Al-Quran bil-Ra'yi, tafsir Al-Quran bil-Ijma', tafsir Al-Quran bil-Qiyas. Jadi ngajilah, banyak sungguh ilmu yang kita kena belajar. Sebaik-baik ilmu itu, kata Nabi, adalah ilmu yang memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita tahu tentang kebaikan. Itu makna dia ilmu, ilmu agama. Man yuridillah, kata Nabi, siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada dia jadi orang baik, maka Allah akan bagi dia tahu tentang ilmu agama. Jadi kalau kita mudah untuk kita nak klik, nak belajar ilmu agama, makna dia Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau duduk terlintah, duduk keluar news feed, kita dekat Facebook tu, kita berat nak tekan. Itu barangkali bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang menyukarkan kepada kita untuk jadi orang baik. Bila Allah Subhanahu wa taala sukarkan kita untuk jadi orang baik, maka kita kena sedihlah. Kalau Allah mudahkan kita jadi orang baik, kita kena alhamdulillah. Jadi surah Al-Furqan tu makna dia yang membezakan hak dan yang batil. Kita melihat tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat 63. 63 ni sebenarnya kita dah sentuh dah semalam. 63, 64, 65, 63 dan 64. Tapi insya-Allah kita ulang balik. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور
وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dapat membaca beberapa ayat daripada surah Al-Furqan, daripada ayat 63 hinggalah ayat yang terakhir daripada surah Al-Furqan, iaitulah ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala membicarakan, Allah Subhanahu wa taala memberitakan di Quran ni An-Naba. Al-Quran ni An-Naba. Ada nama Al-Quran Al-Dhikru, At-Tabshir, At-Tanzir. Al-Quran juga adalah An-Naba. Apa makna An-Naba? Berita. Nah, berita yang Allah nak beritakan kepada kita. Sebab tu hari ni kalau kita tak tengok berita pun no problem. Yang penting kita tengok berita Allah Ta'ala yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Kerana berita yang disebut Al-Quran ini, berita yang disebut relevan. Berita yang dipanggil Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan juga Allah kata, kami turunkan Al-Quran sebagai syafaat, sebagai penyembuh. Ayat dia apa? Kami turunkan Al-Quran dalam surah Al-Isra. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Bukan ayat lain, no? Saya tak boleh tangkap. Tengah hari ni perut kosong. Dah. Jadi dalam surah Al-Isra tu makna dia, Allah kata kami turunkan Al-Quran. Kami nazzalna, kata dia. Kami turunkan Quran. Jadi turunkan Quran ni, ulama kata Quran ni bukannya past tense, tetapi past continuously. Apa makna past continuously? Baca bahasa seorang putih pula tu sih. Past continuously ni makna dia, Quran ni yang telah turun, yang telah lalu, tapi dia continuously. Continuously makna dia bersambung. Berita tu bersambung. Sambung makna sampai bila? Sampai hari kiamat. Dan apa yang diberitakan itu adalah yang benar, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tu Quran tu. Tu Quran tu tak? Tu Quran tu, yang sebut Quran tu yang lalu, yang sedang dan yang akan datang. Tu dia. Jadi orang yang baca Quran ni, maka mereka ini sedang, mereka ini telah, mereka ini akan tahu tentang cerita yang pasti berlaku, yang truly happen ni, kan. Tapi kalau kita tengok berita, contohnya kita beli berita newspaper yang semalam punya, cukuplah sekadar untuk semalam. Tapi kalau kita beli hari ni, tak ada harga dah. Betul tak? Dan kalau kita beli esok, esok tak keluar lagi.
Tapi Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita yang akan datang. Mana orang yang baca Quran ni, Allah kedepankan minda dia. Orang yang baca Quran ni, Allah kedepankan hidup dia. Dia senantiasa berfikiran ke hadapan. Orang yang advance ni, orang yang maju ni sebenarnya orang yang membaca Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman. Ini cerita Tok Cik pasal ciri-ciri karakter hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hamba Allah ni karakter dia ada lebih kurang 12 dalam ni lah, dalam terjemahan ni. Ciri-ciri ibadur rahman. Ada berapa? Muslimin muslimat, tuan-puan, ada lebih kurang 12. Yang pertama ciri-ciri dia, mereka yang berjalan dalam keadaan rendah hati. Mereka yang berjalan dalam keadaan yang tidak sombong. Tu kalau orang ni dia hamba Allah, dia jalan dia mesti tawaduk. Macam ulama kata tawaduk ni, adakah kiranya kita jalan ni tunduk sampai langgak tiang? Itu kira tawaduk. Tak. Tawaduk ni makna dia tidak sombong. Apa makna dia tawaduk ni? Kalau dia kaya, dia bersedekah. Tak. Kan? Kekaya dia bersedekah. Kalau dia lebih, dia bagi ke orang sikit. Itu baru rezeki tu berkat. Sebab tu Imam Al-Jurjani kata dalam kitab At-Ta'rifat, berkat ni apa? Berkat ni ada dua. Yang pertama, sikit cukup. Cukup ni. Sikit cukup. Cukup lah hari ni. Nak. Makan nasi dengan telur. Telur apa? Telur goreng. Misalnya. Tak minta apa ni makan nasi telur saja. Pizza tak ada pizza. Itu makna dia apa? Itu makna dia tak apa? Tak bersyukur. Dia kalau bersyukur, alhamdulillah. Bila dia syukur, Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kami akan tambahkan lagi. Esok dia pun usaha lebih sikit, Allah bagi kat dia boleh makan Domino pula. KFC pula. Tak? Sebab tu kena bersyukur. Itu makna berkat. Yang kedua, berkat membawa makna bertambah kebaikan. Apa makna bertambah kebaikan? Bila dia dapat banyak, dia share dengan orang. Hari ni kita tengok orang duk pakat sedekah. Waktu COVID-19 ni. Orang Baling kata COVID nothing. COVID nothing. Makna dia apa? Sedekah. Kawan ni sedekah, ustaz ni sedekah. Pakat sedekah. Kita jangan duduk dengki pula orang sedekah. Kita kata dia sedekah, dia buat live nak tunjuk riak apa, tu dia dengan Allah Ta'ala. Kita sedekah tak? Tak sedekah pun duk komplain dia ke orang. Sebab tu hidup kita ni kalau nak bahagia, jangan ada 4 kata motivasi. Jangan ada 4. Yang pertama, jangan komplain. Jangan komplain, apalah masjid punya besar, kipas tak sejuk pun. Andai komplain. Kalau hang banyak duit, hang bubuhlah kipas yang sejuk. Dan kipas ni tak sejuk, contohnya. Itu contoh. Yang kedua, kita motivasi, jangan kita blaming. Apa tu blaming? Jangan kita blame orang. Jangan kita burukkan orang. Jangan kita rendahkan orang. Jangan kita tinggikan orang pun tak boleh juga. Nak melambung-lambung puji. Nak mujamalah. Sebab itu, segala puji ini layak kita tujukan hanya bagi Allah saja. Tapi manusia, jangan kita rendahkan pula. Allah kata, walaqad karramna bani Adam. Kami memuliakan manusia. Itu dia. Itu yang kedua tu cik. Nak bahagia, jangan blame. Yang ketiga, nak bahagia, jangan kita bagi alasan. Dia panggil excuses. Jangan bagi alasan. Awak tak baca Quran ni, tak larat lah. Quran tak dok lah. Awak tak baca Quran ni, apa? Jangan bagi alasan. Awak tak semayang ni, awak tak ni. Jangan bagi alasan. Buat. Ada satu cerita di mana ada seorang hamba Allah itu, dia tak ada kaki pun. Di Yaman ni cerita sungguh.
Nah, this is true story. Cerita sungguh ni. Di Yaman ada hamba Allah ni tak ada kaki, tapi dia tidak pernah tinggal salat berjemaah. Subhanallah. Tak tahu meninggal ke tidak, tapi ada video dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube boleh type. Lelaki yang dia panggil apa? Dia panggil paralyzed. Di kaki dia ada tapi kaki dia lembut. Dia panggil apa? Dia macam dia macam lumpuh lah lebih kurang. Tapi tak pernah miss solat berjemaah. Sebab apa dia jadi macam tu? Dia kurang daripada kita, tapi dia punya semangat dia tu tinggi. Dia tidak pernah memberi alasan. Nak berjaya, nak ke tak nak? Kalau nak, dia akan cari jalan. Kalau tak nak, dia akan cari alasan. Sebab tu kena berjaya, kena buat, kena usaha. Hari ni ada orang kata alasan, tak boleh lah nak cari duit musim duduk PKP ni. Ada orang yang dapat duit. Contohnya, hari ni payahlah nak buat amal ibadat. Rumah banyak orang, nak pergi masjid tak boleh. Ada je orang yang khatam Quran sehari sekali pun ada waktu COVID-19 ni. Betul tak? Sebab tu kita kena, Nabi kata kena tengok orang yang lebih daripada kita. Makna dalam urusan akhirat kena tengok orang yang lebih daripada kita. Kena pulun lah. Dalam urusan dunia tak mengapalah kalau kita pagi makan pagi pun, kerana dunia ini bukan tempat yang menjadi hamparan, yang menjadi kepada kita permaidani, yang mana kita duduk di dunia kekal, tak ada, sekejap saja. Kalau tak ada dunia pun, yang penting kita dapat akhirat. Tapi kalau boleh nak dua-dua lah nak dunia ke akhirat. Kata dia, ustaz dia tanya, nak dunia ke akhirat? Dia kata nak akhirat ustaz. Tu dia kata dia besarnya, bohong contohnya kereta X5. Tu dia besar punya kereta dia apa? Lamborghini. Bukan Lamborghini, Lamborghini. Makna dia apa? Kita kalau boleh naklah dunia dan akhirat. Tapi kalau Allah tak bagi dunia, akhirat alhamdulillah. Tapi kalau kita nak, Allah akan bagi punya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, alhamdulillah. Yang pertama ciri-ciri hamba Allah adalah orang yang tidak sombong. Tak kisahlah berjalan ke, dia naik kenderaan ke, dia duduk di rumah ke. Yang penting apabila alal ardi. Alal ardi itu makna dia duduk di atas muka bumi Allah. Makna dia hauna. Hauna ni apa? Rendah hati. Rendah hati. Kan? Orang mai rumah dia pergi rumah orang, dia memulia. Sebab tu kalau kita tengok, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita sikit ni. Seorang sahabat ni, Nabi kata dia ni ahli syurga. Nabi tunjukkan isyarat tangan, dia ni ahli syurga kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ni anak kepada Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ni perangai dia pun macam perangai ayah dia. Perangai macam ayah dia sebiji. Ayah dia jenis garang, dia ni jenis semangat. Bila Nabi kata, hang nak tahu tak aku nak bagi tahu kat hang ni, seorang lelaki ni dia ada ahli syurga. Dia kata apa kat Nabi? Nak saya nak tahu ya Rasulullah, saya nak tiru macam dia. Nabi kata hang tunggu sat, lepas pada sembahyang sat lagi aku tunjuk kat hang. Tapi Nabi tak sebutlah hang sebab hang ni orang Kedah. Nabi kata saya nak tunjukkan kepada kamu, tetapi kamu kena tunggu selepas daripada sembahyang, tunggu sekejap, bila dia bangkit nanti ni kan kepada engkau wahai Abdullah ibnu Umar. Adulluka ala syakhsin ahli jannah, kata Nabi. Jadi anak Sayyidina Umar ni, Abdullah ibnu Umar ni pun dia tunggu seperti mana yang dijanjikan. Maka kawan ni pun bangkit dan Nabi pun tunjuk. Tu dia. Kawan ni bangkitlah ni. Cuba tengok. Dia pun kali-kali belakang. Tu dia. Pakcik ni biasa dia pun. Biasa dia pun nak kata sedekah banyak. Tak pernah nampak pun dia sedekah. Kan. Nak kata sembahyang kuat, dia ni biasa dia. Nak kata dia ni khalifah, nak kata dia ni apa nama orang hebat, biasa dia. Kawan ni pun yang kata Abdullah ibnu Umar ni pun dia pun jadi apa? Jadi macam curious.
Dia jadi macam pelik. Dia nak tahu sebab apa Nabi puji sangat kawan ni. Lalu dia pun ikut kawan ni. Dia ikut daripada belakang. Kawan ni keluar daripada masjid. Kawan ni jalan, dia pun ikut nak pergi mana orang tua ni. Sampailah di mana? Sampailah di rumah. Tu dia. Sampailah di rumah kawan ni. Dia masuk rumah, kemudian bila kawan ni masuk rumah, Abdullah bin Umar pun bagi salam. Assalamualaikum pak cik. Salam. Masuk dah bang. Sudah. Baru balik noh. Abang. Apa? Lepas tu Mak ini dah. lepas tu Abdullah bin Umar dia pun bagi salam. Lah. Hang nak apa? Kan? Macam orang baru masuk nak apa? Lalu kata Abdullah bin Umar, saya ni nak tumpang di rumah pak cik, boleh tak? Pak cik ni tua dah lah. Saya nak tumpang rumah pak cik ni, boleh tak? Nak tumpang rumah aku, mari. Takkan dia nak halau pula kan? Dia pun bagi masuk. Bagi masuk. Dia kata, pak cik, saya nak duduk di rumah pak cik. Nak duduk di rumah pak cik. Kata dia. Jadi bila duduk di rumah ni, dia panggil tetamu. Tetamu ni sunnah dia berapa hari? 3 hari. Jadi selama 3 hari ni, Abdullah bin Umar pun duduk lah. Tengok pakcik ni. Makan dia, sembahyang dia. Biasa je pun. Bila qiyamul lail malam tu, tengok biasa dia. Tak ada pun sembahyang sampai subuh kan. Tetapi selama hari yang ketiga, maka Abdullah bin Umar pun, dia pun nak berangkat lah. 3 hari dah saya duduk rumah pakcik ni. Terima kasihlah pakcik, layan saya macam anak. Salam. Kemudian dia pun pakai slipper. Dia nak balik. Kemudian dia kata, pakcik, sebenarnya saya nak tanya ni. Minta maaf. Saya nak tanya. Sebenarnya tujuan saya duduk di rumah pakcik ni bukan saja-saja. Tapi sebenarnya saya nak tahu apakah rahsia pakcik. Pakcik tu kata, rahsia apa pula ni? Aku ni bukan penyimpan mohon rahsia apa pula ni. Kan? Jadi saya nak tanya pakcik. Nabi SAW, Nabi 2-3 hari yang lalu, Nabi tunjukkan kepada saya ahli syurga. Dan bila pakcik bangun, maka Nabi kata pakcik adalah antara orang yang akan masuk syurga. Pakcik tu kata, saya pun tak rasa saya ni ahli syurga. Saya biasa-biasa dia, nampak dia orang yang tawaduk. Jadi apakah amalan pakcik? Pakcik dia kata, saya tak ada amalan apa-apa pun. Saya biasa saja. Habis tu macam mana Nabi boleh kata pakcik ni antara ahli syurga? Maka kata, saya tak ada apa pun. Saya tak ada amalan yang ekstra pun. Bahkan kamu, wahai orang muda, aku. Rupa-rupanya pakcik ni kata apa? Dia ni tak ada apa pun. Tetapi kata dia nak cuma satu saja yang pakcik tidak pernah buat dalam hidup pakcik. Ingat ni nak kata rahsia ni. Ada satu dia kata benda yang dia bila dia nak buat, dia akan ghostan balik. Bila dia nak buat, dia rasa macam nak tu, dia ghostan balik. Apa dia? Pakcik, bila pakcik keluar daripada rumah, pakcik sikit pun tidak ada rasa buruk sangka kat orang. Tu dia. Masuk dah Zuhur. Ni kita sambung No? Ni baru satu poin ni. Baik sangka, tidak sombong. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, kita ihna tawaqafna, kita berhenti setakat ayat 63 ni insya-Allah. Dia mengaji macam itulah. Dia tak boleh banyak. Sikit yang penting bermanfaat. Jadi kita tangguhkan majlis kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan lagi dapat kita bertemu dalam siaran langsung dalam kuliah kita talaqi dan juga tadabbur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada Tok Cik dan ahli keluarga Tok Su dan semua yang menonton video kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.